Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, di sebalik kemeriahan kita menyambut Hari Raya Aidilfitri yang hari ini masuk hari yang ketiga, kita masih lagi berdepan realiti bahawa COVID-19 masih lagi menular di Malaysia dan juga di serata dunia. Dan ia masih lagi akan bawa pelbagai kesan, bukan sahaja dari segi aspek kesihatannya tetapi dari aspek ekonomi dan pelbagai perkara lagi yang berbeza. Semua sektor akan terkesan. Jadi selepas ini, apa yang boleh kita lakukan untuk meringankan beban keuangan mereka yang terjejas? Baru-baru ini, Jabatan Perangkaan Malaysia antara lain mengumumkan bahawa kadar pengangguran meningkat berbanding suku-suku yang sebelum ini. Apa yang boleh kita lakukan untuk mencambahkan atau menjana sumber pendapatan baru bagi mereka yang terkesan ataupun yang mungkin akan terkesan dengan kehilangan kerja dan juga persekitaran ekonomi yang dijangka akan terus lembab untuk sekurang-kurangnya setahun akan datang. Saya mahu berbincang sekarang dengan saudara Azhari Wahid. Beliau menyertai kami menerusi Skype, dan Azhari adalah Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro ataupun AUM. Assalamualaikum Azhari, selamat Hari Raya. Kita bercakap berkenaan dengan golongan graduan ataupun golongan mereka yang memang hilang kerja secara umumnya, ingin mencari punca pendapatan baru ataupun mereka yang mungkin terkesan pendapatan mereka ingin menjana sumber pendapatan yang lain untuk menampung keluarga dan menyara hidup. Kita lihat kepada peluang mereka untuk menceburi keusahawanan dalam tempoh ini. Tapi apakah cabaran untuk menceburi keusahawanan dalam landscape ekonomi secara keseluruhannya yang melembab akibat COVID-19 untuk sekurang-kurangnya setahun akan datang? Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih Aswani. Kita berjumpa sekali lagi untuk bicara pada petang ini. Seperti mana kita ketahui, cabaran COVID-19 ini memang sangat mencabar, dan dari segi aspek ekonomi, antara yang akan terkesan adalah dua golongan yang utama, iaitu graduan yang bakal graduate tahun ini dan juga pekerja yang telah dibuang kerja ataupun yang baru dibuang kerja sepanjang PKP ini. Jadi cabaran memang agak satu orang kuat kerana mereka ni kebanyakan tak bersedia untuk menjadi usahawan. Belum pernah ada pengalaman berniaga. Jadi kebanyakan mencari ruang dan peluang untuk menambah pendapatan, dan yang penting kalau mereka dah menganggur, yang penting adalah mereka mendapatkan pendapatan untuk survival. Jadi kita kena pandang aspek yang berbeza kepada golongan ni. Dia lebih kepada survival factor rather than nak kata orang nak nurture mereka menjadi usahawan. Dan survival factor tu kalau digunakan dengan cara yang betul, saya yakin Tuan boleh bantu mereka untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan atau secara mikro tu. Azhari, apa yang dimaksudkan dengan survival factor dan bagaimana kita ingin menggunakan survival factor itu untuk berjaya dalam menceburi keusahawanan dalam tempoh ini? Adakah ia bermakna semangat ataupun kecekalan yang lebih tinggi ataupun bagaimana? Kerana mereka tidak ada masa untuk groomed, untuk dilatih menjadi usahawan yang mengambil masa yang panjang. Mereka perlu lakukannya sekarang. Jadi bagaimana mereka boleh menggunakan survival factor itu? Okey. Survival factor ni saya rasa yang penting kalau untuk menjadi seorang usahawan dalam masa yang singkat, ada dua fundamental yang paling utama. Yang pertama adalah kita kena belajar cara nak menjual. Itu yang paling asas dalam mana-mana perniagaan pun. Jadi graduan ataupun unemployed group ni perlu belajar untuk teknik asas untuk menjual. Itu yang menjadikan mereka boleh survive, sebab mereka boleh menjual, dapat income dan boleh survive untuk kehidupan seharian. Dan yang kedua, ada sedikit ilmu tentang keuangan supaya bila mereka menjual, mereka tahu margin berapa, tak kisahlah jual apa pun, janji mereka tahu apa yang mereka jual dan mereka dapat balik pulangan supaya dapat boleh kata orang survive sepanjang krisis COVID-19 yang dijangkakan sangat-sangat lama. Bukan saja tahun ini, mungkin sampai tahun depan dan mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Jadi kena guna teknik yang memang cepat, dan kena, kalau saya gunakan istilahnya, teknik 2R yang kena redah dan kena rempuh saja. Sebab kita dalam peperangan, kita perlu ada pendapatan, kita buat benda betul selagi halal dan juga selagi tak melanggar undang-undang, just do it. Itu cara yang paling mudah untuk orang yang baru nak mula niaga. Untuk memulakan perniagaan itu memerlukan modal, walaupun perniagaan itu mungkin perniagaan kecil-kecilan ataupun mikro. Bagaimana mereka yang mahu menceburi keusahawanan mendapatkan modal dalam persekitaran ekonomi yang agak mencabar kini, khasnya bagi mereka yang sudah hilang sumber pendapatan? Okey, saya cadangkan kepada golongan-golongan yang terkesan macam ni, gunakan apa yang ada sahaja dahulu. Alright, banyak teknik ataupun cara yang boleh mereka gunakan untuk perniagaan. Yang pertamanya offline, Tuan. Modal yang kecil, ambil dia produk macam essential, macam yang digunakan seharian, dan juga makanan, minuman yang mungkin dia boleh masak sendiri kat rumah. Ambil benda-benda yang mudah dulu yang tak ada modal yang besar sangat-sangat. Yang kedua, pakai di sistem yang dah ada macam affiliate, dropship, agent, stockist, semua benda ni dah ada
walaupun dia masih ada modal tapi tak besar sangat seperti mana kita nak buka kedai, kita nak buka e-commerce system yang canggih-manggih. Jadi ambil benda yang mudah-mudah. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan online juga. Kita boleh menjual apa saja barang yang ada di sekitar kita dalam marketplace. Contohnya Shopee, Carousel, Mudah, Lazada. Semua barang-barang terpakai, baju raya yang banyak kat rumah tuan, barang-barang dapur yang tak pakai, just sell it. Akan ada orang beli sebab sampah di mata kita mungkin benda yang berharga di mata orang lain. Itu tuan cadangan saya untuk orang yang baru nak kickstart tanpa modal yang besar. Azhari, semua sektor dan industri tak terkecuali dengan impak COVID-19 ini dan banyak sektor yang sebelum ini kita lihat mungkin satu sektor yang kukuh sekarang ini sudah pun diterbalikkan antara sektor yang mungkin berdepan dengan impak yang paling besar akibat COVID-19. Sebagai contoh, mungkin sebelum ini kita lihat sektor minyak dan gas adalah sektor yang agak kukuh, gajinya lumayan, pendapatan tinggi tetapi kini terkesan. Sektor penerbangan juga begitu. Jadi pada masa yang sama, semua orang yang hilang pekerjaan ataupun mahu menjana pendapatan berlebihan, mereka juga masuk ke dalam industri, dalam keusahawanan ini, dalam dunia perniagaan itu secara beramai-ramai. Jadi mungkin menjadikan perniagaan ini dan berbagai sektor lebih padat, saturated. Apa antara sektor-sektor yang masih lagi berpotensi untuk diteroka untuk menjana pendapatan yang sekurang-kurangnya sihat jika tak lumayan pun? Okey. Macam mana cakap tadi, yang paling mudah yang memang diperlukan oleh seharian manusia seluruh dunia, makanan dan minuman. Itu memang benda yang memang dipakai, yang diperlukan oleh manusia seluruh dunia setiap hari. Itu satu. Yang kedua, cuba tengok peluang di dalam bentuk online. Sebab online ni walaupun dia ramai, banyak store, tapi masih juga ramai orang yang berada di online untuk membeli produk atau servis yang berkaitan yang ada pada golongan-golongan sasar ni. Dan satu lagi saya lupa nak bagi tahu tadi, kalau boleh tuan, selain daripada produk, kita juga boleh offer servis yang kita mampu. Contoh kalau macam mereka ni pernah jadi stewardess, mereka pakar dalam PR, dalam kata orang community service ataupun customer service, mungkin mereka boleh kongsikan ilmu tu kepada usahawan ataupun kepada golongan sasar yang tertentu untuk mereka jana sedikit pendapatan daripada situ. Jadi tak memerlukan modal yang besar, tapi at least ada kata orang satu ruang untuk mereka membuat pendapatan dalam masa yang sama. Lebih ramai pun lebih okey sebab sama-sama berkongsi ilmu yang sama dan ramai-ramai juga yang dapat benefit daripada apa yang mereka boleh kongsikan, tuan. Kerajaan telah mengumumkan pelbagai inisiatif, pelbagai faedah pemberian kepada orang ramai untuk membantu meringankan beban keuangan, untuk membantu memudahkan individu menceburi keusahawanan dan sebagainya. Apa lagi langkah yang boleh diumumkan oleh kerajaan khasnya untuk melicinkan proses orang ramai yang biasa, yang tak ada pengalaman, yang modal kurang untuk menceburi keusahawanan? Okey, saya rasa yang paling utama kerajaan perlu tekankan adalah ilmu dalam bentuk virtual. Sebab sekarang ni mereka perlukan ilmu. Memang kata orang kita boleh redah dan rempuh, tapi mereka masih perlukan ilmu. Jadi kerajaan, setiap kementerian, setiap agensi yang terlibat perlu fokus kepada ilmu dalam bentuk virtual. Sebab bila dalam bentuk virtual, kos dia rendah, mereka boleh join, mereka boleh belajar dengan guru-guru ataupun pakar-pakar yang ada dalam negara ni untuk mereka dapat sedikit ilmu untuk memulakan perniagaan. Dan segi bantuan pula, mungkin kerajaan boleh tengok kepada kategori tersasar unemployed group ni, mungkin dengan bantuan kewangan yang agak mudah, contohnya macam mana mereka lakukan kepada BPN. Kan mungkin, tapi dikhaskan kepada orang yang betul-betul disahkan telah dibuang kerja ataupun selepas 3 bulan tak bekerja daripada graduan, daripada industri dan sebagainya. Sedikit bantuan, tak perlu banyak, tapi at least mereka ada ruang dan peluang untuk memulakan perniagaan produk maupun servis yang mereka ingin jalankan sepanjang kata orang krisis COVID-19 ini. Bantuan kecil pun dah cukup terjanji boleh mulakan perniagaan. Itu yang saya rasa terangan yang paling penting lah. Okey, Azhari, akhir sekali saya hargai poin yang cuba disampaikan, tetapi mungkin bagi kita mungkin untuk berkongsi lebih mudah daripada untuk melaksanakannya, kerana untuk menjadi usahawan itu memerlukan masa dan memerlukan modal dan memerlukan kecekalan dan ketabahan yang tinggi. Bagi mereka di luar sana yang mungkin sudah pun terkesan pendapatan mereka ataupun dibuang kerja secara keseluruhannya, mereka akan berkata, saya tiada pengalaman, saya savings ataupun wang simpanan pun tinggal sedikit, mungkin dalam 2-3 ribu sahaja, itu pun kalau ada. Saya takut untuk lontarkan semua modal ini ke dalam perniagaan, mungkin saya akan terus hilang modal itu. Jadi mereka ni takut, mereka ingin masih lagi merasakan was-was dan sebagainya. Apa nasihat Azhari kepada mereka untuk make the leap, kata orang? Okey, saya cadangkan ingat balik bahawa rezeki Allah itu luas, bukan sahaja daripada pekerjaan ataupun perniagaan, kadang-kadang dalam bentuk pelbagai bentuk. Jadi this is all about survival factor now. Our family, keluarga kita perlu survive, kita perlu survive, hidup perlu diteruskan. Jadi risiko memang kita kena ambil. Walaupun sedikit banyak
hilang duit dan sebagainya. Just duit. Jadi ambil benda yang mudah yang kita memang senang nak jual, yang kita senang nak kita dapat sedikit pendapatan, makanan, jual online sedikit banyak di Facebook Marketplace contohnya. Asalkan dapat sedikit pendapatan dan gunakan duit pendapatan tu untuk jana untuk buat program untuk perniagaan-perniagaan lain dari perlahan-lahan dan kena kekal tenang, kekal kata orang positif dan insya-Allah saya rasa rezeki itu memang akan datang dengan lebih baik dan ada rezeki nanti kalau dah elok balik ekonomi, kalau nak bekerja balik, bekerjalah. Kalau nak sambung jadi usahawan, sambunglah. Karena yang penting kena cuba for the sake of survival of our family and our society. Saya rasa itu lagi penting, tuan. Terima kasih Azhari Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Kami berhenti rehat sekali lagi.